Hello, hai, Assalamualaikum korang. Thank you so much sebab sudi klik dekat video Min. Hari ni Min nak share dengan korang satu kes yang sangat gore, iaitu pembunuhan dua kanak-kanak dan kemudiannya mayat mereka dijumpai di dalam sebuah peti sejuk buku. Dan yang paling gila lagi korang, pembunuh kepada dua kanak-kanak ni adalah ibu mereka sendiri. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang kes ni, jom tengok video Min sampai habis. Kejadiannya mula terbongkar apabila pada tahun 2015 seorang wanita yang bernama Michelle Blair telah dihalau daripada rumah sewanya di Michigan atas sebab dia telah berhutang dengan tuan rumahnya sebanyak $2,206. Maksudnya dia ni tak bayar sewa lah. Dan dikatakan keluarga Blair ni bagi tahu si Mitchell ni memang jenis yang suka pinjam duit. Mungkin antara sebabnya sebab dia ni tak ada kerjaan tetap yang membuatkan dia perlu sentiasa meminjam lah dekat ahli keluarga dia. Cumanya ahli keluarga ni kata sebab dah banyak kali sangat minta pinjam duit, diorang pun malas nak layankan. Dan Michelle Blair ni juga merupakan seorang ibu kepada 4 orang anak, yang mana dia mempunyai 2 orang anak lelaki dan juga 2 orang anak perempuan. Anak Michelle Blair, Stoney yang berusia 13 tahun, Stephen berusia 9 tahun dan juga ada 2 lagi anak yang berusia 17 tahun dan juga 8 tahun. Stoney dan Stephen adalah merupakan mangsa yang telah dibunuh di dalam kes ni. Ironinya korang, Michelle Blair ni dianggap seorang wanita ataupun ibu yang sangat penyayang, yang lemah lembut, dan dia juga dikatakan antara seorang wanita yang memang disayangi di sekitar neighborhood tu, sebab orang nampak dia ni macam seorang yang penyayang, baik dan cantik, sehingga kan diorang panggil dia ni sebagai Angela. Tapi little did they know, Angela yang mereka katakan sebagai seorang yang baik ni adalah sebenarnya pembunuh yang sangat-sangat kejam. Mitchell juga memang tak hantar anak dia pergi sekolah sebab undang-undang dekat Michigan masa tu tak mewajibkan untuk ibu bapa hantar anak-anak ke sekolah. Maksudnya parents ada option untuk hantar anak-anak diorang ni homeschool je dekat rumah. Min rasa ni adalah antara salah satu sebab kenapa budak-budak ni hilang selama 3 tahun ya. 3 tahun dan tak ada orang cari pun diorang ni. Sebab diorang memang tak pergi sekolah, so diorang homeschool kan, tak ada siapa pun perasan. Even sebelum kantoi kejadian ni pun, jiran-jiran selalu je tanya dekat Michelle ni kat mana anak dia yang 2 orang tu kan. Tapi Michelle sentiasa berdolak dalil lah, akan selalu nak cover, macam cakap anak-anak tu sakit ke, ataupun ada dekat rumah ke, tengah main kat dalam rumah ke, dan macam-macam alasan yang dia bagi dekat jiran-jiran sekeliling rumah dia. So bagi I ni sangat creepy, okay, sebab kalau I dah berada dekat dalam tempat jiran tu, I boleh bayangkan yang I tanya Michelle ni pasal anak dia, tapi rupa-rupanya anak-anak dia bukan tengah sakit, tapi anak dia tengah membeku dekat dalam freezer dekat rumah Michelle Blair tu sendiri. Memang gila guys, gila. Letak mayat anak sendiri dekat dalam freezer selama bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, tapi 3 tahun. So mesti korang tertanya-tanya kan, macam mana pula kalau dia dah simpan dekat dalam freezer tu, dia boleh kantoi. So tadi kan I dah cakap dia dah dihalau oleh pihak mahkamah sebab dia dah berhutang dengan tuan rumah dia. Pada 24 Mac 2015, pihak mahkamah pergi ke rumah Michelle ni untuk ledah dan juga ambil dan rampas semula rumah tu daripada Michelle Blair. Sesampainya pihak mahkamah dekat rumah sewa Michelle Blair tu, diorang kata rumah tu tak ada siapa-siapa pun pada masa tu sebab Michelle Blair dengan 2 orang anaknya memang dah tak ada dekat situ. So diorang pun startlah kerja-kerja untuk menggeledah dan keluarkan barang-barang peribadi milik Michelle untuk mengkosongkan unit tersebut sebelum dipulangkan kepada pemilik rumah tersebut. Namun bila semua barang dah keluar, tiba-tiba dia nak keluarkanlah pula sebuah freezer yang diorang nampak ni ada terletak dekat living hall. Diorang pun ambil keputusan untuk kosongkan dulu isi dalam freezer tersebut sebelum mengangkat freezer tu keluar. Alangkah terkejutnya diorang bila dia buka freezer tu, diorang nampak ada 2 mayat kanak-kanak yang dibalut dalam plastik. So mayat tu stack onto each other. Diorang memang sumpah terkejut gila and mengambil keputusan of course untuk terus hubungi pihak polis untuk melaporkan tentang kes ni sebab ini dah jadi kes jenayah. Sejurus saja polis sampai dekat rumah sewa Michelle Blair ni, pihak polis pun menggeledah rumah tu and then polis pun dah bagi tahu dekat jiran-jiran sekitar area rumah tu untuk tanya kalau diorang tahu tak ataupun diorang ada info tak kat mana keberadaan Michelle. Dan salah seorang daripada diorang ni bagi tahu yang Michelle memang sedang berada di salah sebuah rumah jiran diorang pada waktu tu, dan pihak polis pun terus pergi dan ambush dan seterusnya menangkap Michelle Blair untuk dia disoal siasat. Mayat kedua-dua anak Michelle Blair ni pula dibawa kepada pihak forensik untuk defrost. Maksudnya menyah bekukan diorang untuk dibuat
membuat postmortem untuk ketahui punca kematian mereka berdua. Hasil postmortem membuktikan memang kedua-dua jasad tersebut adalah anak kepada Mitchell Black yang telah dibunuh dan mereka telah berada di dalam freezer itu selama 3 tahun korang. Lepas tu korang nak tahu tak, benda yang paling tak adalah bila pihak polis tanya Mitchell ni kenapa dia buat macam tu, dia kata sebab dia tak nak anak-anak dia jadi setan. Mitchell Black memberi kenyataan pada polis yang kejadian ni berlaku pada tahun 2012 dalam bulan Ogos, di mana satu hari tu Mitchell ni balik ke rumah dan kemudian dia nampak anak bongsu dia ni membuat satu perkara yang di luar jangkaan lah, which is dia tengah pegang satu patung dan dia membuat macam isyarat lucah dengan patung tu ataupun perbuatan lucah dengan patung tu. Dan Mitchell sangat terkejut. Dia tanya anak dia tu siapa yang ajar dia buat benda ni. So anak dia bagi tahu abang dia Stephen yang dah mengajar dia untuk membuat perbuatan tersebut. So pada masa tu dia kata yang dia sangat marah, jadi dia terus naik ke tingkat atas untuk confront lah anak dia Stephen ni. Dan bila dia naik atas, dia pergi ke bilik Stephen, dia tumbuk dan dia sepak Stephen sampai dia pingsan. Dan bukan tu je korang, Mitchell ni sampai tahap dia psycho, dia pergi ambil air panas yang menggelegak dan dia tuang dekat kemaluan anak dia Stephen ni sehingga kan kulit dia menggelupas dan melecur. Dan korang, penderaan Mitchell terhadap anak dia Stephen ni memang tak berhenti sampai situ saja. Dikatakan Mitchell bagi tahu yang dia akan ambil tali pinggang dan akan cekik anak dia dengan tali pinggang tersebut, dan setiap kali dia buat benda ni anak dia memang akan pingsan berkali-kali. So I tak rasa benda ni dia nak mengajar je, dia lebih kepada dia memang seorang ibu yang agresif, yang psycho dan gila. I tak tahu berapa banyak kali ada cakap perkataan gila, tapi dia memang seorang ibu yang gila. Selepas beberapa minggu Stephen ni telah didera oleh ibu dia sendiri, pada 31 Ogos 2012 Stephen akhirnya mati. Okay, what she does next is very crazy korang. Bila dia ambil keputusan untuk masukkan mayat anak dia tu di dalam sebuah plastik yang berwarna putih yang besar, dan dia masukkan anak dia ni ke dalam freezer. Dan selepas beberapa bulan kemudian, anak dia yang perempuan ni pula telah kantoi. Okay, dia telah membuatkan perkara yang sama, perkara yang abang dia Stephen ni buat, tapi anak perempuan ni buat kepada adik dia lagi sekali. So basically bukan Stephen seorang yang dah pernah cabul adik bongsu dia, sebab yang si Stoney ni pun pernah cabul adik dia juga. So selama Stephen kena dera tu, sebenarnya Stephen sendiri dah tahu yang Stoney ni pun sama 2 kali 5 juga buat benda yang sama dekat adik bongsu dia. Tapi Stoney ni dah ugut Stephen yang meninggal tadi untuk tak bagi tahu mak dia, sebab dia takutlah apa yang jadi kat Stephen tu jadi dekat diri dia juga. Memang I tak tahulah benda ni betul ke tak, sebab ini apa yang Mitchell ni claim. Okay, so bila dah kantoi, bila Mitchell ni dah kantoi Stoney ni dah pernah cabul adik bongsu dia, sebagai punishment Mitchell memang tak bagi si Stoney ni makan, dan of course didera seperti dipukul, dia juga kena sepak, kena tenang dan kena cekik, sama juga macam apa yang Mitchell buat dekat Stephen. Abuse ni continuous sampai pada tahun 2013 bulan Mei, akhirnya Stoney pun meninggal. Masa tu actually Mitchell memang dah betul-betul macam dia katalah, dia claim yang dia dah nak confess, okay, dekat pihak polis, tapi anak dia yang bongsu tu menghalang dia untuk confess, sebab diorang anggap yang Mitchell ni je satu-satunya persona yang ada dalam hidup diorang yang boleh jaga diorang. Sebab ayah kepada diorang ni pun memang seorang ayah yang tak guna ya. Dia memang, maksudnya it's not a good father to these 2 kids. I rasa ini adalah antara cerita yang direka oleh Mitchell untuk menyedapkan lagi lah kan. Macam I tak rasa kok ada anak-anak yang nak duduk dengan mak yang dah membunuh adik-adik diorang sendiri. Dan yang paling sedihnya korang, bagi Min kan, di dalam masa 3 tahun kematian ni tak ada siapa pun yang cari diorang. Okay, in fact ayah dia ataupun keluarga diorang sendiri, which is nenek dia ke distant family dia, tak ada seorang pun yang tanya khabar berita tentang kedua-dua anak ni. So bagi I macam sangat sedih. I mean, in fact bapak dia sendiri pun duduk dekat area yang sama je, tapi bapak dia membuat kenyataan yang dia tak pernah terfikir pun Blair ni sanggup buat macam tu dekat anak dia, sebab dia rasa Blair ni seorang ibu yang baik, bertanggungjawab. So maksudnya sebenarnya dia tak check lah anak dia kan, dia tak pernah nak ambil tahu, dia tak concern pun dengan anak sendiri. I mean,
Dan korang, kenyataan Blair dekat depan hakim, dia mengatakan bahawa dia memang tak menyesal langsung atas perbuatan yang dia buat. Sebab dia kata masa sebelum diorang mati, diorang macam tak ada remorse pun atas apa kesalahan diorang buat dekat adik bongsu diorang. So pada dia rasa macam dia buat benda yang betul dengan membunuh orang-orang yang bersifat seperti syaitan. Tapi pihak pendakwa cakap tak ada bukti langsung yang membuktikan bahawa anak dia yang bongsu ni pernah dicabul oleh abang dan kakak dia, which is Stephen dan Stone. Hakim telah memberi keputusan bahawa Michelle Blair telah hilang hak penjagaan terhadap kedua-dua anaknya yang masih hidup lagi, dan identiti mereka kedua-duanya masih lagi dirahsiakan sehingga ke hari ini untuk dia privacy dan dia orang punya security purposes. Pada bulan Jun 2015, Michelle Blair telah mengaku bersalah atas pertuduhan membunuh kedua-dua anaknya, dan juga dia telah diberikan hukuman di penjara seumur hidup tanpa parol. Dalam satu interview, Michelle ni ada kata antara sebab kenapa dia tak rasa macam benda yang dia buat tu salah adalah sebab pada waktu dia kecil, dia sendiri merupakan seorang kanak-kanak perempuan yang memang dah pernah dicabul oleh ahli keluarga terdekat dia. Tapi bila dia bagi tahu dekat mak dia tak ambil apa-apa tindakan. So bagi dia, apa yang dia buat tu adalah untuk menjaga hubungan dia dengan anak bongsu dia ataupun memberi keadilan terhadap anak bongsu dia. Ada juga yang mengatakan selepas polis interview kedua-dua anak Blair ni, dikatakan dekat belakang antara salah seorang daripada diorang ni, tak pasti yang mana, ada kesan luka, scars luka sebanyak 25 kesan. So agak sus. So dia menunjukkan bahawa diorang ni dah pernah ada history juga kena pukul ataupun kena dera dengan si Michelle ni. Dan kedua-dua anak dia yang survive ni pun memang bagi tahu yang mak diorang ni memang ada juga pernah pukul diorang menggunakan batang besi sehingga kakak dia ni pernah pengsan. Pada tahun 2017 pula Blair ni dah buat kes, korang, dekat dalam penjara saja sejak dia ditahan tu dia dah buat sebanyak 27 kes. So korang bayangkan dalam tempoh 2 tahun dia dipenjarakan, dia dah buat kes ataupun kesalahan sebanyak ni dekat dalam penjara tu. Kesalahan dia buat ni banyak gila korang, antaranya adalah membuat kekecohan, macam bergaduh dengan inmate cell and then ludah dekat pegawai penjara, dan dia juga pernah kencing dekat pegawai penjara korang. Oh my god. Kemudian pada April 2019, kesalahan dia ni dah bertambah kepada 49 kesalahan korang. Dan antaranya korang, kesalahan ni memang I dengar pun rasa luga, jijik dengar, geli, okay. Dia telah membuang air besar di dalam sebuah botol macam botol Pringles tu, and then dia campak najis tu dekat warden penjara yang ada dekat situ masa tu. Bagi I, dia memang seorang yang mentally ill gila, tak waras dan psycho. Sebab dalam penjara pun banyak gila kes yang dia buat, kesalahan yang dia dah buat. So most probably apa yang dia claim tentang apa yang Stephen dan Stone buat tu salah dan dia tipu je, just untuk nak escape daripada kesalahan yang dia dah buat. Kalau untuk korang kan, apa pendapat korang? Korang rasa betul ke yang anak dia yang kena bunuh tu dah mencabul anak bongsu dia ataupun dia reka-reka cerita je? Korang boleh komen kat bawah. Okay, itu saja video kita untuk kali ni untuk kes Michelle Blair, mak yang gila ni. Semoga kita jumpa dekat next video. Korang jangan lupa untuk komen dekat bawah video apa yang next yang korang nak Min buat. Dan thank you guys so much for watching sampai habis. Bye bye. Assalamualaikum.